Kita selalu sebut tentang satu perkataan yang aku ni tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Jadi ayat yang paling baik nak sebut ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak tuan pengurusi acara, bahagia Tuan Imam, barisan Imam, barisan Jawatankuasa Hulu Balang penggerak masjid, seterusnya pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu. Seperti mana yang selalu saya sebut, bukan senang nak datang. Itu sebab ganjaran dia besar. Bukan senang nak datang. Dan tadi saya tengok dekat TV tu keluar skrin tahniah, dia kata kan. Tahniah, Allah sayang kepada anda. Anda tiba di masjid. Oh, maknanya orang yang datang ni Allah sayang betul ni, kan? Macam tu. Jadi yang terpilih lah, kan, yang terpilih. Ada orang tu dia memang nak datang. Ada orang datang rumah dia tak dapat datang. Ada orang tu pula dia memang nak datang sangat. Dia sampai kat masjid baru dia tahu ceramah tu semalam rupanya. Salah hari bulan pula. Ada juga macam tu. Kan? Ada orang tu pula malam ni memang saja-saja datang. Tak ada pula bajet ada program ceramah malam ni. Ada ceramah malam ni. Sama-sama debat pula tu. Tuan-tuan jangan risau, kejap lagi ada satu ayat dia akan keluar lepas tu. Saya minat betul dengan Ustaz Samsul Debat ni je. Dia bahas semua Ustaz dia cakap macam tu. Kan? Kan? Tapi tak apalah, tuan-tuan. Jadi makna kata Allah pilih kita. Kan? Saya pun suara dah serak-serak pula dah tu kan. Untuk saya kebetulan di Terengganu 2 minggu. 2 minggu saya berada di sini sebab menjalani program My House dengan TV Al-Hijrah yang akan mula bersiaran mulai hari Isnin depan ni. Isnin 9 malam. Kita membaiki rumah-rumah asnaf. Terengganu ni special sikit sebab kita tambah satu lagi episod ekstra iaitu untuk bantu mangsa banjir. Adalah yang tempat-tempat yang terpilih lah. Program My House ni dia beza sikit, dia repair rumah asnaf lah. Rumah tu ada yang ditentukan oleh pihak penaja, ada juga yang dipilih oleh pihak Maidam pun ada. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi kita dah selesai dah di Negeri Sembilan 3 episod, di Johor 2 episod, di Perak 3 episod, di Pahang 2. Cuma Pahang tinggal sikit lagi penyerahan, hujung rumah dah siap tu tak sempat nak buat sebab hari tu hujan dan banjir, jadi nak cat pun tak boleh, nak simen pun tak boleh. So nak selesai Terengganu baru ke sana balik. Di Terengganu alhamdulillah setakat ni cuaca baiklah. Kan? Ada tu negeri tu sepatutnya 3-3-3-3. Tapi ada tu pula yang asnaf ni mengaku-mengaku tanah tu tanah dia, bila cek rupanya tanah orang. Susah juga tuan-tuan kan. Macam-macam tuan-tuan. Tapi alhamdulillah. Jadi di Terengganu ni special. Nanti tuan-tuan kena tengok episod Terengganu special sebab asnafnya pun istimewa. Dari segi orang kata latar belakang keluarganya kan. Dan saya tak boleh nak cerita lah. Kalau nak cerita kan baik tak tengok kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni kita nak cerita tentang ada satu penyakit dalam hati kita. Semua orang selalu sebut ayat ni dalam hati. Kita selalu sebut tentang satu perkataan yang aku ni tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Jadi ayat yang paling baik nak sebut ikhlas. Di dalam mencapai kesempurnaan ibadah tu pun ada 4 perkara yang kena ada nak mencapai kesempurnaan ibadah. Saya tak payah cerita detail lah. Kalau detail tu dalam ceramah yang lain. Malam ni tak sempat. Yang pertama, mestilah dengan ilmu. Ibadah mesti dengan ilmu. Jadi bukan main ikut-ikut, main belasah, ya kan? Orang semayang dia semayang tapi dia tak belajar. Orang mengaji dia mengaji, buat-buat marah orang je.
Marah sebab main belasah aja kan, panjang pendek apa. Tiap-tiap tahun mengaji macam tu. Tiap-tiap tahun tadarus macam tu je. Kan, walhal dah tahu tak pandai, pergilah belajar. Tak nak belajar. Kan? Tak nak belajar. Kemudian yang ketiga, selepas ilmu, yang keduanya mestilah ikhlas. Nampak? Tu yang masuk tu. Ikhlas bila ibadah. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Maknanya lagi dia beribadah, lagi baik perangai dia. Tapi kalau perangai makin teruk, ada masalah dengan ibadah dia. Ni cakap ni bukan cakap kat tuan-tuan ni. Ni peringatan untuk diri sendiri juga. Dan begitu juga yang keempatnya adalah dimulakan dengan niat. Apapun dengan niat. Saja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Contohnya untuk memang habislah ikhlas tuan-tuan. Maknanya memang sebab mak mentua dia rajin tiba-tiba. Tak pernah-pernah ada semayang tuan-tuan. Ada tu baca komen kuat, lunak. Mak mentua dia dah habis bagi salam berperasan kiblat dia salah. Tuan-tuan fikir macam-macam. Parah. Rumah sendiri tuan-tuan. Rumah sendiri salah kiblat, parah kan. Tu cancam perangai orang ni tuan-tuan. Jadi apakah perasaan kita? Apa perasaan kita bila buah atau bunga yang kita tanam, kita jaga, kita semai, kita siram, tiba-tiba esoknya bila dah ranum ada orang petik, ada haiwan yang mengejarkannya. Tentu kita marah. Tentu kita rasa sakit hati, rasa kecewa. Kenapalah susah payah aku jaga aku ini tapi aku tak dapat manfaat dia. Mungkin boleh kita samakan macam perasaan kita ni. Contohlah, ada orang yang kita suka sangat kat dia, kan? Bila kita suka, bila kita suka kat dia, kita boleh dengar dia perasaan dia. Bila dia sedih, dia cerita kat kita, dia kongsi kesedihan kat kita, kita pun bagi semangat kat dia, jaga hati dia baik-baik, bagi hadiah kat dia, kan? Bila dia dah okey, dia tinggalkan kita. Wah, ni kan kisah cinta-cinta lah ni kan. Maknanya dengan isteri kita pun macam tu jugalah kan. Isteri ni kadang kan, ada kes-kes yang kita tengok, wah bukan main lagi. Dia sanggup bersusah payah demi isteri dia. Tapi akhirnya dia tinggalkan suami dia sebab orang lain. Contohlah. Kecewa tak? Tentu kecewa. Bukan sikit, tapi banyak betul kadang-kadang. Marah betul. Jadi kenapa kadang-kadang kita fikir susah payah aku jaga hati dan perasaannya, akhirnya dia pergi ke orang lain. Contoh kan. Macam kes hari itu kan ramai yang kecewa. Kita kena redha. Dah tertulis Nilofa bukan milik kita. Macam tu. Contoh kan. Jadi kecewa dia. Kahwin dia biar betul kan. Contoh kan. Ramai yang tak ada lah. Ni contoh lah. Contoh. Yang marah ni nak kahwin pula tu. Tak sedap tuan-tuan kan. Jadi kecewa tak? Kita kecewa, marah dan sebagainya. Tarik nafas dalam-dalam, renung sejenak, kita kena fikir. Macam tadilah. Macam tanah tadi kan. Macam tanah tadi. Kita dah bela tanah tu, kita tanam pokok dan sebagainya. Akhirnya yang nak menjaga tanah ni, penguasaan, kita fikir balik, tanah ni siapa punya? Hak milik siapa sebenarnya? Memang atas nama kita, tapi binatang-binatang tadi siapa kawal? Tanah ni siapa kawal? Yang boleh jaga, yang memilikinya tentu adalah Allah. Bunga dan buah yang kita tanam, tanah ni milik Allah. Macam tu juga hati. Hati yang kita nak, yang kita pujuk, yang kita cakap macam-macam, kita bagi hadiah macam-macam, sebenarnya hati tu siapa pegang? Allah pegang. Tu sebab kita kena minta dengan Allah banyak. Kalau Allah dah gerakkan hati kita, minta kerja. Yang minta kerja ada dalam calon, tak adalah ramai sangat yang minta kerja. Jawatan 01 yang minta 1000 orang. Tuan-tuan fikirlah. Sudahnya dah tapi tinggal 500. Larilah dekat stadium 2 round. Nak ambil masa terpantas, kena panjat bukit turun bukit. Lepas tu interview tinggal 50 orang. Dalam interview tu nak ambil seorang je. Jadi kena fikir siapa yang pegang hati penemu duga tu. Pula. Allah gerakkan dia ni suka. Dalam 5 orang tu, seorang suka kita. Tapi yang lagi 4 tak suka. Contohlah. Ataupun dalam 3 orang tu, seorang suka, 2 orang tak suka. Ataupun 3 orang suka, tapi 3-3 ni suka juga dengan seorang lagi. Sudahnya nama kita masuk dalam senarai simpanan. Contohlah kan. Jadi makna kata Allah yang pegang hati. Jadi kita kena belajar tu. Makna Allah tak gerakkan hati dia.
Macam contohlah bila kita susah, orang yang datang tolong kita. Macam mana orang tu boleh datang ke rumah kita nak tolong? Ramai orang lagi. Yang susah dia datang tolong kita. Jadi Allah gerakkan hati untuk tolong kita. Contohlah, bila Jabatan Kebajikan, pejabat agama, Maidam semua bagi bantuan dekat rumah-rumah ni. Ramai lagi orang susah, rumah tu pula dapat. Sekarang kita tak puas hati dengan Maidam ke? Tak puas hati dengan Allah Ta'ala yang gerakkan dia pergi ke situ. Kan? Ini mesti menipu ni. Ada je ayat ni. Kan? Jadi kadang ada juga kes-kes masalah. Ada yang lagi susah tapi maklumat tak sampai. Ada. Memang ada. Tapi itu maknanya kita kena faham. Itu adalah kelemahan manusia. Tapi kalau kita dah tahu, kita ambil itu. Suarakan, panjangkan daripada pihak yang berwajib. Contohlah. Jadi makna kata Allah yang pegang hati kita. Jadi Allah nak bagi tahu kat kita, tanpa keikhlasan kita akan jadi penat sebenarnya. Kita akan jadi penat, lelah. Allah nak kita tahu yang indah kat dunia ni sementara. Kita boleh doa minta kan? Kita boleh doa minta. Kita minta dengan Allah, tapi kita kadang tanya, kenapalah aku minta ni tak makbul? Apa pasal lah? Pada dulu minta tak dapat-dapat. Dia ada 3 keadaan ni bila kita minta ni dengan Allah Ta'ala. Pertama, Allah Ta'ala makbulkan sama macam mana yang kita minta. Itu pertama. Kedua, Allah tak makbulkan macam yang kita minta, tapi Allah bagi lagi baik daripada apa yang kita minta. Kita nak, contohnya orang perempuan dulu, dia nak kahwin dengan boyfriend dia, tak dapat. Menangis 3 hari 3 malam dia menangis. Feras tak boleh kahwin dengan boyfriend dia. Ayah dia jodohkan kahwin dengan lelaki lain. Rupanya lelaki lain tu yang recommend dia tengok benci-benci. Malam pertama dia tengok muka suami dia macam Shah Rukh Khan. Sebab masa tu gelap kan, sama-sama tak perasan sangat. Macam itulah. Tapi rupa-rupanya selepas 10 tahun baru dia perasan. Dia dapat tahu cerita yang boyfriend dia tadi panah baran, selalu kena tangkap pukul isteri dia, contohlah macam tu. Dan dia bandingkan suami dia, jauh baik suami aku lagi rupanya. Tanggungjawabnya, manja-manjanya, bergurau sendanya, contohlah. Jadi makna kata Allah bagi lagi baik. Atau yang ketiga, Allah tak bagi macam yang kita minta tu, tapi Allah bagi lebih baik, bukan dekat dunia, akhirat besar Allah Ta'ala bagi. Tu dia. Jadi makna kata sangka baik dengan Allah. Ni apa benda minta pun tak dapat, jangan macam tu. Kalau kita renung-renungkan balik, banyak nikmat Allah bagi kat kita, kita yang tak sedar. Malam tadi berapa ramai yang terlelap, tak sempat minta panjang umur. Kan? Dia punya berjaga qiyam al-lail tengok Manchester lawan Liverpool. Sudah hanya seorang pun tak menang. Seri 0 sama. Kan? Terlelap tengok bola tu. Pagi tadi hidup lagi. Malam tadi tak minta panjang umur. Allah bagi juga panjang umur. Pagi tadi hidup lagi dan tak ada siapa pun bangun pagi tadi. Apalah aku hidup lagi ni. Tak ada. Kan? Semua happy banget. Oh dah pagi dah itu kan? Jadi makna kata Allah sayangkan kita sebenarnya. Hati yang ikhlas adalah hati yang jernih, dan keikhlasan hati adalah cerminan dari apa yang difikirkan, apa yang dirasakan. Tanpa pemikiran yang jernih, pengetahuan yang baik, persepsi akan menyebabkan keikhlasan itu sulit untuk dicapai. Kalau hati tak jernih, hati tak bersih, sangka buruk aja, ada je benda tak elok. Yang dengarnya anak dia periksa dapat semua A, macam anak dia seorang pandai, nampak? Kan? Dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Patutlah duit masjid kurang. Wah, jam tu lah ayat dia. Nampak tak ayat dia kan? Cepat dia menyabit dengan orang. Tahu tak? Dia bukan kata jangan-jangan. Tu pun satu penyakit kan? Jangan-jangan. Jangan kita bersangka-sangka, jangan. Ya, kan? Ada je benda. Kan? Dia pakai kereta baru, curi katanya. Macam lah. Dengarnya Pak Haji tu yang umur 90 tahun tu kahwin, bininya 25. Malam pertama mati tu, no? Jahat nampak. Dia pula yang tahu nak menentukan orang. Jangan tuan-tuan.
Ikhlas akan menyebabkan hati seseorang lebih tenang, lebih lega, lebih damai. Keikhlasan bukan sekadar menerima apa-apa tanpa pertimbangan atau perasaan yang bergejolak. Maknanya bukanlah kata tak ada rasa risau, takut, sakit, sedih. Itu biasa. Tapi kita ikhlaskan hati kita balik. Contohnya kita tanam pokok, tak jadi, memanglah kecewa, tu normal. Tapi entah menyesal aku tanam pokok. Jangan macam tu. Kan? Itu sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa keikhlasan, manusia akan sukar untuk menjalankan matlamat hidup sebagai manusia, iaitu untuk mengenali tujuan dia diciptakan, proses penciptaan dan hakikat penciptaan manusia. Ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Kan? Maknanya Allah Taala ciptakan kita ni untuk beribadah kepada Allah. Perintah ikhlas ada disebut di dalam Quran. Ada disebut dalam Quran. Kan? Seringkali disamakan, diidentitikan dengan perintah Allah dalam bab niat dan ibadah. Contohnya dalam surah As-Saba ayat 46. Katakanlah sesungguhnya aku hendak memperingatkan kamu satu hal sahaja, iaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu fikirkan tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu, dia tidak lain hanyalah memberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Maknanya dah tekankan tentang ikhlas hati. Semayang pun ikhlas, tak ada fikir benda lain. Ikhlas ni kerana Allah aja. Tak ada semayang. Kenapa kau semayang? YB datang. Kenapa kau semayang? Nanti kan macam mana pula aku balik haji, tak kau tak nampak pula aku balik haji. Contoh kan. Dia tu penyakit, dari 3 penyakit tu. Ujub, riak, takabur. Kan? Yang tu saya akan huraikan dalam tajuk yang akan datang. Kan tadi dah sebut, nak sebut lagi. Mana tu tajuk yang ketiga dah tu. Kesempurnaan ibadah kedua, satu lagi perasaan ujub, riak, takabur. Ujub ni dalam hati je. Ringkaslah ujub dalam hati. Dalam hati kita rasa kita bagus. Di azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku dalam hati. Sendiri puji tuan-tuan. Dalam hati. Aku rasa dalam marang ni aku seorang yang sedap macam ni bila. Dia sendiri dalam hati. Dia tak cakap lah. Tapi bila dia dah mula sebut dekat orang, riak lah tu. Dia tunjuk kat orang. Dia tadi masuk semayang. Dia tengok, tak ada orang. Aku paling awal sekali. Bagus juga aku ni. Tak sangka aku paling awal. Dia kata. Pada Allahu Akbar. Semayang yang biasa, semayang sunat. Dia terdengar orang tarik sliding door tu. Wah, ada orang. Tiba-tiba dia semayang lagi dahsyat. Allahu Akbar. Sami Allah. Memang bapa segala khusyuk lah kononnya. Dia rasa dia khusyuk betul lah. Dia nak tunjuk ke orang kononnya dia memang tahu. Memang dia tu jenis semayang tu sungguh-sungguh. Nampak tu jadi riak sebab tunjukkan orang. Nampak? Lepas tu dia dah rasa dia besar. Dia sebut pula kat orang. Jadi tak kebur. Kau tahu tak? Ramai orang sebut suara aku paling sedap sekali dalam ni bila azan. Tu ayat kan. Ada orang macam tu. Kena ingat tu Allah bagi. Bila orang puji tu, dia tak suka. Nanti saya akan sentuh bab tu. Orang puji, sedap suaramu ni. Tak adalah. Ramai lagi yang sedap. Aku ni kategori masuk kategori yang tak sedap ni. Tapi ada orang cakap macam tu, dalam hati kembang ni terbang habis. Ada juga. Kan? Susah kan. Sedapnya suara dia kata kan. Tak adalah dia kata, ni semua Allah bagi. Penyanyi-penyanyi tu tengok. Suara sedap. Sekali Allah Ta'ala tarik nikmat dia. Sekejap je. Malam yang sepatutnya dia buat persembahan tu. Assalamualaikum. Tak habis nyanyi malam ni. Habis tuan-tuan. Nak cakap apa? Jangan kata penyanyi, penceramah pun kena. Saya pun kena dulu. Suara saya serak tu sampai tak keluar. Saya ceramah di UMP. Sebab dah janji, saya pergi juga. Ceramahnya tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni setakat tu, jadi jangan betulkan suara saya memang macam ni. Macam tu lah cakap. Sebab dah janji amanah ni kena ceramah lah. 2 jam ke? Ya Allah, nak terkeluar, nak tegak lah. Kan? Tapi betul tak Allah uji. Nikmat tu, sebab kita mensyukuri nikmat tu Allah uji kita. Sebab jangan belagak-belagak.
Dalam surah Al-Hajj ayat 31, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Itu dia, nampak? Mula ikhlas, tapi boleh jadi tak ikhlas sebab benda lain. Contoh apa? Sembahyang jenazah, tengok. Sembahyang jenazah, Allah ikhlas tak? Memang ikhlas. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada saudara dia lalu pap sumbat duit dalam poket macam. Terus terfikir, berapa ini? Tadi tak terfikir. Tadi okey sebab ikhlas sebab ni kawan kita ni, zap dah letak. Ada orang tu letak zap terus bagi balik. Ada orang macam tu. Sebab dia tak nak tengok pun. Saya pernah dulu, saya ada beribu urut di kampung Bukit Belacan, Ampang. Arwah dah ada. Cik Bakar burut dengan dia. Bila saya nak bayar, lepas urut tu saya nak bayar, bila saya bayar, dia kata tak apa, dia kata masuk dalam bilik itu. Dia kata dalam bilik itu rupanya dia ada satu dinding, dia letakkan tabung. Sebelum masjid letak tabung tepi dinding ni, dia dah buat dulu dah kan. Dia letak dekat situ. Dia kata masuklah berapa nak masuk dalam tu, dia tak nak tengok, dia kata. Jadi setiap hujung minggu bila nak pergi pekan, baru dia keluarkan yang terkumpul tu. Dia pun tak tahu dia ni bagi berapa, dia ni bagi berapa dia tak tahu. Sebab dia kata dia nak jaga ikhlas hati dia kata. Nampak? Ada yang masuk chewing gum punya pembungkus pun ada. Wah, ajo betul. Mungkinlah dia tak ada duit, tak apalah kan. Tapi memang ya. Nampak? Macam tu antara nak jaga ikhlas, tuan-tuan. Iya kan, dah mula-mula ikhlas. Kan mula ikhlas, tapi bila dah macam tu dia jadi tak ikhlas pula. Jemput orang datang kenduri. Kan? Dia langsung tak fikir orang nak salam keruk tu bagi berapa kat dia. Kundi kahwin, kan? Datang berapa. Dia nak tunjuk ikhlas tak ikhlas, tuan-tuan. Untuk baju pengantin, bapak pengantin ni dia punya poket dalam sampai ke lutut, tuan-tuan. Supaya masuk tu zoom, jadi besar lutut ni. Bayang, tuan-tuan, bayang. Teruk betul. Kan? Macam mana? Ada orang tu, dia kata punyalah nak jaga ikhlas tu, bila dapat terima kasih banyak Pak, dia tu lepas kat belakang. Dia tak nak tengok, tak nak tahu, tak nak apa kan. Dia tak nak ingat pun bungkus tu kalau apa, dia punya envelope tu kalau apa, tak nak tahu. Kau ingat sikit tu envelope tu dia punya, malang kita tengok berapa dia bagi. Tak ada. Nampak? Kan? Macam tu je, tuan-tuan. Susah kan? Susah ikhlas ni. Benda dalam hati. Jadi kalau orang tersebut, aku ni ikhlas tolong. Kan? Aku ni ikhlas tolong. Tak ikhlas, tuan-tuan. Terima kasih lah tolong. Tak ada apa-apalah. Itu bukan tolong pun, dalam kebetulan aku ni. Nampak? Dia tak nak ambil pun. Dia anggap tolong tu pun dia tak nak ambil sebagai pertolongan. Nampak? Tuan-tuan faham tak faham ni? Kalau tak faham, saya ulang balik semula pada mula tadi. Menganga benda tadi, risau pula aku tengok. Faham? Faham. Okey. Jadi makna kata ikhlas ni, maknanya kata memang susah tapi boleh buat. Dia bunyi macam senang, tapi sebenarnya pelaksanaan ni susah. Dah sembahyang jenazah kan? Sembahyang jenazah. Orang tu selit dalam poket. Jenis yang tak pulang tadi, kebetulan tak ada duit ni, elok pula dia bagi. Dia kata kan? Lepas tu dia cek, RM1 dalam hati tu. RM1 pun tak payah bagi tu. Ada. Nampak? Habis ikhlas Tu sebab dia kata tadi, ibarat macam burung yang menyambar atau bawa ke tempat yang jauh. Nampak? Langsung tak ada. Tu sebab nampak orang tu semayang banyak kan, semayang banyak, baca Quran banyak kan. Tu dia. Tuan-tuan tengoklah, buat program gotong royong ikhlas, yang ikhlas datang. Sebab yang ikhlas tu tak ramai kan. Tu sebab gotong royong muka yang sama setiap minggu. Yang itulah muka yang vacuum, itulah muka yang bersihkan cermin. Yang tak datang tu komplain, tak bersih lah gotong royong itu. Nampak? Dia dah tak datang, komplain lebih. Benda ni berlaku di semua tempat kecuali Padang Mangkuang macam tu. Saya kena cerita betul. Cover, tuan-tuan, cover Jadi makna kata tu nak ikhlas kan. Kemudian bukan senang, tuan-tuan, dalam hati. Ingat tak kisah Nabi Isa tu? Dalam hati je. Kan? Ada sahabat dia sebut, wahai Isa, boleh tak aku nak ikut engkau bermusafir? Kan? Sebab dia nak jadi baik, ikut musafir baik. Betul kamu nak ikut aku, tapi kamu kena ikhlas dan sanggup susah sama-sama, senang sama-sama. Sanggup tak? Nabi Isa tanya. Sanggup, dia kata. Betul ni, sanggup.
Okey. Besok kita pergi sesama dia. Siaplah apa semua. Nabi Isa bawa dalam bungkusan tu sesama dengan dia. Dalam ni ada 3 keping roti. Jalan berdua. Jalan sampai tempat. Kita berehat dulu kat pokok ni. Sampai satu tempat berhenti kat pokok ni. Kau berhenti sini, aku nak masuk pergi ke kampung sekejap, nak jumpa seseorang sekejap. Kejap lagi aku datang balik. Kau makanlah dulu. Masa tu dia pun makan. Sedap pula roti sekeping tu. Tinggal 2 keping. Dia kata tak apalah. Nabi Isa makan tak banyak ni. Aku makan je lah 1 lagi. Dia makan 2. Nabi Isa tak perasan dia. Nabi Isa sampai benda pertama dia tanya roti ni kenapa tinggal sekeping? Engkau makan ke roti sekeping ni? Tak ada. Tak mengaku kan. Tak mengaku sebab dia terperanjat, dia tak sangka Nabi Isa tanya. Kau makan ke sekeping? Tak ada, mana ada. Tak mengaku pula. Sebab dia teringat dia dah berjanji susah sesama, senang sama-sama. Patutnya makan 1,5 aja. Dia makan 2 keping. Tak apalah. Tak apalah, aku bukan nak makan pun, aku tanya aje. Jalan-jalan terus rompak dengan seekor biawak dab. Biawak dab tu kesiannya, dab ni dah mati wahai Isa. Nabi Isa pun baca kan, antara kelebihan Nabi Isa dia boleh menghidupkan yang mati kan. Dia gosok-gosok baca doa sikit, mengelupu biawak tu. Hidup balik dab tu. Hui, hidup dia. Kenapa engkau? Hui, hidup balik. Heran ke kau? Heran lah. Itu tak heran. Kenapa pula? Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku. Nabi Isa kata. Dia kata betul tak kau makan? Tak ada. Tak mengaku juga. Tak mengaku juga. Tak apa, jalan. Tak apa, sambung perjalanan. Tak mengaku jalan. Jalan. Sampai dekat sebatang sungai. Macam mana ni kita nak menyeberang ni? Perahu tak ada, apa tak ada. Ni sampan perahu tak ada ni, macam mana ni wahai Isa? Tak apa, kau ikut belakang aku. Nabi Isa baca dia, hantar tongkat dia, pap, ikut aku. Berjalan atas air sampai seberang sungai. Hui, dia kata. Boleh seberang sungai jalan atas air, dia kata. Hui, heran ke kau? Heranlah, boleh jalan atas air. Tu tak heran, tapi paling heran apa dia? Orang makan roti tapi tak ngaku kata. Betul tak kau makan sekeping ni? Mana ada? Tak mengaku dia. Jalan lagi. Sambung perjalanan. Kali ni terserempak dengan 3 guni emas. 3 guni, 3 buntil emas. Hui, banyak emas ni wahai Isa. Kita bagi 2 Jangan, Nabi Isa kata. Kita bagi 3. Bagi siapa lagi? Aku 1. Kau 1. 1 lagi. Kita bagi orang yang makan roti 1 lagi tu. Lalu dia cakap, aku yang makan tu. Mengaku dia. Mengaku sebab emas ni besar. Nampak? Bila dia dah mengaku tu, tak apalah, sebenarnya aku tak nak pun emas ni. Emas ni akan lambatkan perjalanan kita. Sebab berat. Jadi sekarang mari kita teruskan perjalanan. Tak apalah wahai Isa, aku tak nak lah sebab aku ni langsung gagal tuan-tuan. Gagal dia dalam ujian susah sama-sama, senang sama-sama. Makna ikhlas kerana Allah tadi habis dah. Maknanya dia terganggu dengan benda-benda macam tu. Tak tu nikmat makan baru sikit. Nikmat mah langsung hancur tuan-tuan. Lepas tu Nabi Isa terus perjalanan, Nabi Isa berselisih dengan 2 penyamun. Bersambung cerita tu lagi. Berselisih dengan 2 penyamun. Penyamun tu sampai dekat buntil emas tu, memang dia dah target nak ambil buntil emas tu. Yang dia tadi, sahabat Nabi Isa tadi, kita bagi-bagi 3, tak sempat cakap, dia kena tikam, mati. Tumbang dekat situ. Lepas tu yang 2 penyamun ni, wih lah, berat ni kita nak bawa ni, tu lah tu, habis macam mana ni? Macam ni lah, kita kena tenaga ni. Apa kata kau pergi cari makanan, aku jaga emas ni. Dia pun keluar pergi cari bekalan makanan. Yang dia tengah tunggu-tunggu tu terfikir, setan dah bisik kat dia, ini kalau aku makan seorang kaya ni gitu. Kan? Tak apa. Dia pun menyuruk balik pokok, dia tunggu, dia nampak kelimat kawan dia tu naik kuda datang. Dia sampai zap, dia tikam daripada belakang. Jatuh daripada kuda, mati kawan tadi. Berterabur lah tadi bekas-bekas roti tadi yang dia bawa daripada bekan tadi. Dia pun nak tenaga, dia makan roti tu. Rupa-rupanya kawan dia dekat bandar tadi, dekat pekan tadi, itu kalau aku makan tadi, oh ya, emas tu banyak tu, kalau aku makan seorang untung. Dia dah racun siap-siap roti tu. Sudah mati 3-3 kat situ tuan-tuan. Datang Nabi Isa tanya pada 3 mayat yang bergelimpangan, adakah kamu bahagia? Itu soalan dia tanya. Macam tu kat kita ni, kadang-kadang kejar sesuatu, kejar jawatan, kejar duit, kejar apa, akhirnya soalan
Bahagia ke tak bahagia? Tak bahagia tuan-tuan. Kalau niat kita bukan kerana Allah, tak bahagia. Kan? Suami isteri, kan? Suami isteri, bini aku paling lawa tau. Paling pandai masak dekat Marang ni. Jangan main-main. Dia masak nasi kerabu jadi isi dagang. Faham? Gila betul, hebat dia. Lain pula format dia. Dia punya sedap tu macam. Masak nasi dagang jadi isi kerabu. Kan, bayar nasi kerabu, dia masak nasi kerabu jadi laksam, teruk betul. Tak adalah. Dia kata bini dia paling sedap masak. Cerita dengan semua orang, bini aku paling sedap masak. Malam tu semput, tak bangun-bangun, sampai pagi, mati tu kan. Besok tu makan kat warung. Tak. Yang perempuan cakap, suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada? Ada. Husband I bagi I 2,000 sebulan. Mu ada, dia kata. Sudah malam tu suami mati tercakit sudu tu tuan. Dijauhi orang perempuan, abang, tercakit sudu tuan, mati. Hilang 2,000 sebulan. Ini apa? Bahagia tak bahagia? Duit banyak bahagia? Belum tentu lagi. Tapi walaupun miskin, walaupun susah, tapi beribadah sama-sama. Kan telur dadah tu kan. Telur dadah. Bayangkanlah telur dadah. Potong 12 sebab anak 10 masuk dia. Potong 12. Tapi bila dah besar, dah tua, sebut balik, ingat tak dulu masa kita makan telur dadah bahagi 12? Bahagia cerita balik. Nampak tak? Sekarang je tengok. Buat rumah besar-besar, bukan makin lama makin ramai orang. Makin lama makin tak ada orang. Nampak? Sudah tinggal mak dengan ayah dia. Meja dah beli panjang pula tu. Meja makan. Mak dia duduk jung tu, dia duduk jung. Abang. Bergema tu. Apa? Pekak ke? Macam tu lah. Contoh lah kan. Jadi makna kata tak ada benda pun. Ada orang rumah walaupun kecil tapi bahagia. Macam Asnaf yang saya pergi ni lah. Seronok tengok anak-anak ceria. Maknya jual kuih kan. Seronok dia. Okey. Jadi mana kata itulah dia. Jadi maknanya bukan tu. Begitu juga harta, begitu juga duit. Duit banyak belum tentu bahagia. Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Sampailah tanah tu memenuhi mata dengan perut dia. Maksudnya nak kena tanam, dah masuk dalam kubur dah. Baru habis perasaan tu. Betul tak? Dulu berapa ramai orang? Aku besok dapat duit KBSP besok. Pencen besok. Pencen ni bukan yang Aisina tu. Aku dapat duit KBSP besok, tak payah fikir apa dah. Relax dengan bini aku. Tak payah fikir apa dah. Tak sampai 2 minggu tuan-tuan. Pegang senapang depan bank. Jadi jaga dia. Itu kau kata tak payah fikir. Kan? Tak, saya bukan mengkritik orang yang kerja pengawal keselamatan. Tak, maksudnya orang tu yang bercakap tadi, dia kata dia tak payah fikir apa dah, cukup. Tak, banyak apanya, tak cukup. Tapi kalau dia bersyukur, cukup tuan-tuan. Kan? Anak nak nikah, mencari sendiri. Kan? Ada orang marah saya bila saya cakap tak payah nak tolong anak tu. Bukan apa, nak tolong berpada-pada tuan-tuan. Anak kita nak kahwin, yang kita nak berhabis-habis sampaikan hilang simpanan hari tua ni, kenapa? Kita nak belanja, nak pergi kuliah, kita nak pergi bercuti ke. Contohlah kalau dah habis PKP, nak pergi Mekah ke. Itulah duit kita, sakit pening kita, itulah dia. Kan? Bak kata orang yang muda dengan sehat mencari pitih. Kan? Yang tua dengan pitih mencari sehat. Faham? Macam tu. Jadi fahamlah kan? Macam tu saya cakap. Kemudian surah Yunus, dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk kalangan orang-orang yang musyrik. Nampak? Maknanya surah Yunus ayat 105. Surah At-Taubah ayat 91. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperolehi apa yang kedafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting ikhlas kepada Allah dan Rasul. Walaupun kita tak buat benda-benda besar, kita tak boleh nak pergi Makkah, duit tak mampu, duit tak ada, tak cukup, tapi kita ikhlaskan hati kita dalam ibadah-ibadah yang lain, tidak ada masalah. Ya,
Surah Al-Maidah ayat 85. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, iaitu syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang ikhlas keimanannya. Maka daripada ayat-ayat itu dapat dilihat bahawa istilah ikhlas dan Quran merujuk kepada kelurusan hati dan niat hanya kepada Allah semata-mata. Tak ada benda lain. Kenapa ni jadi pengurusi masjid ni? Kerana Allah. Mudah-mudahan Allah dah tunjukkan. Saya tak minta pun, mereka minta dah, ni amanah, mereka percaya kat saya cubalah buat. Itu sebab orang yang pegang jawatan ni dia akan cakap ke orang keliling dia, bantu saya ya semua, sebab saya seorang, saya tak mampu dan saya memang tak kuat. Kalau tuan-tuan rasa saya tak layak, tuan-tuan bagi tahu, saya sendiri letak jawatan. Oh, macam tu steady ya kan. Ya, pengurusi masjid boleh cakap macam tu. Luar masjid tu yang belum tahu lagi. Ni ya kan, boleh jadi macam tu. Jadi pemimpin macam tu lah tuan-tuan. Jadi menteri dah buat salah. Kita tengok Jepun kan, Jepun, bayangkan Jepun, menteri ekonomi dia ke apa, target nak capai 90%, kan. Maknanya nak capai 90%, dia punya kata KDNK, dia kata nak naikkan sampai 90%. Dia dapat 89, 1% itu. Letak jawatan tuan-tuan. Itu Jepun. Kita berbangga walaupun tak dapat 90, kita dapat 89. Itu kita, tuan-tuan. Nampak tak? Dia lain. Dia standard dia lain, tuan-tuan. Maknanya Jepun ni, dia punya kalau dia berjanji tu dia lain. Itu sebab orang Jepun, tuan-tuan, kalau kita pergi mesyuarat dengan dia, mak cerita macam biasa mesyuarat dengan Jepun pula. Orang Jepun ni kalau kita pergi tempat dia, kalau mesyuarat janji pukul 9, jangan datang awal, marah dia. Janji pukul 9 kita datang. Kalau kita datang 8.45, dia marah, sebab seolah macam dia nak cakap, macam kita nak tunjukkan dia lambat, dia marah. Kalau kita datang 9:05 lagi dia marah, kita lambat pada dia. Faham tak? Jadi mesti pukul 9. Ya tuan-tuan. Tu sebabnya. Lepas tu berhenti-berhentilah tuan-tuan buat program, letak dekat banner 9 pagi tapi yang datang pukul 10. Cukuplah. Ya biasalah orang Melayu. Tak ada. Pukul 9 macam tu. Ya, ada seorang yang saya kenal hamba Allah ni, dia cukup marah bila letak dekat banner tu sedangkan majlis suruh dia datang pukul 10. Dia kata, tuan-tuan marah penganjur tuan-tuan. Dia yang letak pukul 9 ni. Saya disuruh datang pukul 10. Macam saya pula lambat. Saya tak lambat. Dia babeh penganjur. Tu sebabnya letak pukul 9. Kalau betul nak datang pukul 9. Tak apalah, kita letak dah tu cara pukul 8. Sebenarnya pukul 10. Macam mana? Orang semua ada hak. Sekarang ni zaman kita ni dah kena ubah dah cara fikir. Betul tak? Kan? Macam ceramah ni, dah janji 1 jam. 1 jam kan? Janganlah lebih. Okey. Tapi dah beritahu tadi, lebih sikit tak apa. Tuan-tuan jangan risau. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Tuan-tuan jangan risau. Dia kalau ada beralih-alih kaki tu, kejap melunjur, kejap ke tepi ke kanan tu, maknanya tu memang suruh berhenti tu. Kalau muka pandang tak beralih tu, tak puas hati tu, tak kata berhenti ke dia. Saya faham. Tuan-tuan iya. Macam tuan-tuan buat kenduri tahlil lah tuan-tuan. Kan? Afdhuluz zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makin lama makin laju ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau seorang la ilaha illallah, maknanya dia dah penat tu tuan-tuan. Dia kena faham tu. Maknanya janganlah lama sangat. Kejap lagi berhentilah tu. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Faham pun. Ini cakap apa dah. Kan? Tak apalah tuan-tuan. Jangan risau sikit lagi lah. Jadi cara nak membiasakan keikhlasan, pertama mengenal dan memahami Allah. Maknanya kita kena faham. Itu langkah awal. Makna memahami Allah tentu sebagaimana Allah sampaikan kepada manusia. Bagaimanapun kesempurnaan Allah tu tak dapat difahami secara sempurna oleh kita sebagai manusia. Manusia hanya mampu memahami sebatas apa yang dapat kita belajar daripada Al-Quran. Itu pun berdasarkan pada bimbingan-bimbingan, kan? Jadi makna kata, kalau kita misalnya ketika manusia mendapat sakit, orang yang tidak ikhlas kerana tidak mengenal Allah akan merasa emosi dan marah, bahkan mengeluh.
Kan? Bila Allah Ta'ala bagi sakit. Bila Allah Ta'ala bagi sakit, kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, Allah hantar 2 malaikat pergi tengok. Tengok dia kata apa? Dia kata apa? Bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui. Allah saja bagi kerja dekat malaikat. Malaikat pun sampai tengok. Ya Allah. Dia kata apa? Dia tengok budak ni cakap apa? Allah, agaknya Allah saja bagi aku tak sihat ni, biar aku rehat sikit kot. Selama ni sibuk sangat. Alhamdulillah dapat rehat. Macam itulah. Ya Allah, dia tak komplain. Ya Allah, dia kata syukur, alhamdulillah, mungkin kau nak bagi dia rehat. Maka Allah Ta'ala kata, kalau dia mati, akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Kalau dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Itu sebab orang yang elok demam tu, tiba-tiba nak menebas, tiba-tiba nak basuh kereta, semua benda nak dibasuhnya. Semangat dia macam, sebab daging dan darah dah bertukar. Tapi kalau bila malaikat tinjau tengok, Allah, susahnya demam ni, mati lagi baik. Contoh dia katanya tu. Maka bila sampai pada Allah, Allah Ta'ala kata apa? Maka suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Mana Allah tak pedulikan kita, tuan-tuan. Itu sebabnya. Kena hati-hati dengan apa yang kita rasa. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Macam-macam mengeluh. Hari ni tak berapa kali mengeluh, tuan-tuan. Allah, lambatnya habis ceramah. Mengeluh. Contohlah, contoh. Hari tu tuan-tuan, dia dekat program My House ni, yang repair rumah ni, dia ada macam, dia lain sikit, tuan-tuan kena tengok. Dia akan ambil shot tempat yang cantik. Macam mana saya ada bagi tazkirah sikit pendek, kapsul pendek, nasihat pendek. Kemudian ada ceramah dekat masjid tu, dia masjid yang dipilih tu adalah TV rakam lah. Saya ceramah kat masjid tu, ada satu masjid tu. Bukan kat Terengganu lah, yang sebelum ni lah. Keluar selipar penceramah hilang, tuan-tuan. Nak cakap apa? Kan? Nak mood. Sini pun boleh hilang ke? Tak. Kan nampak macam mana? Kan? Dah hilang, tak ada rezeki lah. Kan? Wahai boleh je beli lain. Kan? Kan? Tak apa. Allah memahami. Kita rembat selipar orang lain. Tu tak boleh. Tu tak boleh, tuan-tuan. Kan? Tak ada sebab. Kalau tak pun cakap, "Ma, boleh tak saya nak pinjam selipar wakaf ni dulu? Nanti petang saya pulang balik." Boleh. Selipar hilang ke? Dekat Mekah, dan saya cerita kat Mekah kan, saya masa mula-mula pergi Mekah, Masjidil Haram tu, tak hilang siapa ni, aku ni orang muda, pintu pun ingat pintu mana, masuk dalam bunjut tu, reben kuning pula tu, takkan hilang. Dalam hati, tak cakap, dalam hati je. Tengok rak tu tulis kebetulan tulisan nombor Arab kan. Alah, ini nombor ni tahulah, mak letak jalan. Balik tuan-tuan, bukan selipar dengan rak hilang, tuan-tuan. Rak tu ada tayar kan. Mana pergi rak tu? Padam muka kan. Tergerak dah mati, belagak tu kan. Ya tuan-tuan, saya ni manusia biasa kan. Apa yang kita rasa masa tu, tengok Tuhan bagi. Tapi keluar je, halal. Ada pula selipar lambak yang tak bertuntut tu, sarung tu. Lagi elok pula selipar lambak tu, daripada selipar kita hilang. Kan? Tapi belajar tuan-tuan, jangan cakap besar tuan. Memahami aturan-aturan Allah, kita kena faham apa juga yang Allah dah takdirkan untuk kita. Allah Ta'ala bagi ni semua kerja Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala bagi sakit, Allah Ta'ala bagi sihat, Allah Ta'ala bagi kaya, Allah Ta'ala bagi miskin. Allah uji muda dengan tua, sihat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Kita miskin tapi cukup. Tak apa. Itulah kekayaan yang sebenar, Nabi kata. Merasa cukup dengan apa juga yang Allah bagi, itulah kekayaan yang sebenar. Jadi saya boleh cakap salah satu asnaf kat Terengganu ni, dua asnaf kat Terengganu ni kaya sebenarnya. Sebab hati dia sentiasa merasa cukup. Ya. Bayangkanlah saya pergi kata, dia kata dia proses, dia cabut bulu, dia masuk, dia rendamkan ayam, dia ambil upah, dia proses ayam, potong-potong ayam kan. Dah celur, dah cabut bulu apa semua. Kalau dekat Seremban tuan-tuan, itu dah 3-4 ringgit dah tu. Berapa seekor? RM1. RM1? Sehari berapa? Sehari dah 20 ekor. Paling banyak pun 30 ekor sehari. Raya pun banyak sikit. Jadi RM20 atau RM30 sehari. Cukup ke? Alhamdulillah. Ayat dia. Nampak tuan-tuan. Susah nak buat tu. Kan? Anak-anak pula baik-baik, belajar rajin. Allah, anak seorang universiti dekat UMT. Yang seorang tu dekat college apa tak?
Yang anak yang lain pun belajar, nampak rumah kemas. Walaupun di rumah orang, walaupun rumah asnaf, tapi kemas, dia bersih. Walaupun ada, saya ingat hiasan tergantung kala-kala, baldi kala-kala, rupanya tak ada bocor. Ya, iya tuan. Ada satu rumah asnaf saya pergi, ya Allah, kotor tuan. Ha. Bayangkan mengelak sawang lalu dalam rumah tu. Macam tu. Saya tak boleh tahan. Saya tanya, ni labah-labah ni bela ke? Saya tanya. Ya tuan-tuan. Ya. Nak tahu? Pastikan setiap hari Senin jam 9 malam. Okey, macam tu kan. Macam dalam TV lah ustaz, kata kan. Tu kan. Jadi makna kata tu, kita kena sedar apa pun Allah Taala bagi. Allah bagi sakit sebab apa? Rupanya bagi kita sakit, tiba-tiba kena serangan jantung, pap, tak mati, terlantar kat rumah. Masa tu lah nak tengok adik-beradik siapa yang datang. Tu dia. Seronok pula tengok adik-beradik datang, sehat dia. Nampak tak? Rupanya Allah bagi alasan nak berkumpul. Baru teringat. Abang ingat tak minggu lepas abang ni cakap apa? Lama tak kumpul adik-beradik. Tengok Allah bagi. Contohnya tu lah. Tuan-tuan, macam saya keluar TV dulu lah tuan-tuan. Sebelum saya nak keluar TV tu, tuan-tuan tak tahu, seminggu sebelum tu saya naik kereta pergi kursus dekat Bukit Merah di Perak. Bukan seminggu, 4 hari sebelum nak keluar TV tu. Saya tayar kereta saya bocor. Tayar tu besar pula. Saya meletup kena muka tuan-tuan. Macam chicken pox. Tapi masalahnya serbuk tayar tu, habuk tayar tu, ada yang masuk dalam mata. Bayangkanlah pergi dekat hospital macam ni, gantung macam ni, ngap kan. Lepas tu dicungkil sesuatu dalam mata. Saya masa dia datang, Allah, matilah aku. Macam tu lah. Ya tuan-tuan. Tapi bagus doktor pakar tu, dia pun tak terasa sangat lah. Cabut satu. Dia kata luka mata satu sampai dekat belakang mata. Apalah Allah nak bagi kat aku ni. Muka dah macam kena chicken pox dah. Macam campur dah. Merah-merah semua. Rupa-rupanya 4 hari lepas tu nak keluar TV. Nak masuk tak muat, keluar TV. Tapi bukan seronok sangat tuan-tuan. Kan orang seronok ustaz keluar TV, tak ada. Alhamdulillah, tapi tuan-tuan, penat tuan-tuan. Tengok kejap lagi. Ambil gambar boleh? Jangan. Iya. Lepas tu nak cari kedai makan, kena cari antar ramai orang. Relax sikit. Kalau tidak pun nak makan, ambil gambar boleh? Ambil gambar kan. Masalah cari kedai antar ramai orang tu tak sedap masalahnya tu. Masalah tu tuan-tuan. Kan? Tapi kat sini okey dah. Orang Terengganu ni dah okey. Dia dah kenal je dah, tak ada hal. Kan? Macam tu lah. Jangan minta-minta tuan-tuan. Kadang kita nampak tu boleh tentu baik untuk kita. Jangan. Tu je. Kan? Ujian dia pun besar kan. Tengok sahabat-sahabat kan. Mau tak ujian? Boleh ceramah Ustaz, kita bayar Ustaz 5,000 macam. Tak. Ujian? Kan? Ustaz, kita bayar 500. Macam kan contoh kan. Terangkan apa? Ujian kan. Ya. Itu saya kata, kalau dulu kenapa engkau, saya cakap pada seorang penceramah tu, saya cakap dia, kalau dulu engkau ceramah, orang tu boleh bayar 400-500, kenapa sekarang tak boleh? Cakap. Apa beza dulu dengan sekarang? Kenapa bila keluar TV tu jadi lagi mahal? Kenapa? Tapi mana yang dah setuju tu janganlah dikurangkan. Ni saya cakap ni contoh lah tu kan. Contoh lah kan. Tak, maksudnya macam tu lah kan. Kalau dia jadikan ceramah ni nak jadikan pendapatan, memang silap lah tuan-tuan. Kan? Apa tujuan ceramah? Nak kongsi je, bukan nak ngajar sangat. Saya, yang lain memang mengajar. Tapi saya ni Samsul Debat ni SDR. Tu sebab kalau orang tanya saya nak letak apa? Letak SDR, Senior Doktor. Saudara Samsul Debat, sebab SSD. Kalau letak Ustaz Samsul Debat, USD, mahal tu. US dollar takut tak terbayar kan. Jadi jangan. Iya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan dengar lagi dah. Kat Terengganu ni lah saksinya yang saya kena dulu. Dan masjid kena. Masa tu saya kat Mekah, dia berunding, dia WhatsApp dengan saya, dia cakap dengan si saya, boleh tak Ustaz kalau datang kat Terengganu 5 tempat Ustaz 5,000. Alhamdulillah, okey dah tu, saya kata. Yalah, saya pun pergi ceramah 5 tempat. Kat Dungun masa tu, dekat Sungai Udang, lepas tu dekat Paka, lepas tu malam tu lari pula pergi kat Kuala Berang sekejap, lepas tu kat masjid kat Kuala Terengganu ni, Masjid Zainal Abidin, Ustaz Zainal Abidin.
Sudah hati saya tak sedap. Sebab yang menganjurkan tu, yang menguruskan tu, satu program pun dia tak datang. Saya dah mula rasa lain macam dah. Yang menjemput saya ada dua budak lepas SPM. Dia menjemput saya dekat airport. Dia yang bawa saya pergi ke sana kemari. Sampaikan bawa kereta sewa tu. Tak matilah tepi jalan. Sambunglah jalan. Ada tak? Saya tak kisah pasal tu pun. Tapi sudah saya dah rasa muskil. So hati tak sedap. Saya suruh PA saya, kau tanya balik tiap-tiap masjid ni, bayar berapa? Rupa-rupanya dia charge kat setiap masjid 3,000. 3 kali 5, 15,000. Dia lagi banyak daripada aku kan. 15,000. Dan yang best tu pengurusi masjid, Allah Ustaz, kami dah beberapa kali dah kena macam ni. Hari tu Ustaz Ilyas pun kena macam ni. Ustaz Ilyas pun kena. Ustaz Ilyas kena. Dr. Zahar kena. Ini kena macam mana? Dia upkan dekat masjid. Lepas tu pihak masjid kata 3,000 ni tak boleh kurang ke? Dia buat macam mana? Macam tu lah Samsul Debat minta. Wajar betul lah tempat lah. Akhirnya tahu. Pokoknya saya ambil 1,000 je, tak ada pun. Dan lepas tu saya tanya budak tu. Budak yang bawa saya tu. Dia bagi kau berapa 3 hari ni? Alhamdulillah Ustaz. Yelah berapa? Dia bagi 100. 100? Sehari 100? Tak, 3 hari ni 100. 300 orang. Apa 100 orang? Tak, dia kata 100 tu untuk 2 orang. Maknanya budak 2 orang yang bawa tu 50-50 untuk 3 hari. Saya kata, lepas tu saya bagi lagi 50 tambah 50 seorang kat dia orang. Saya kata korang ni budak tu. Dan alhamdulillah budak tu saya jumpa. Budak tu hidup lagi tu dekat Uniza. Rupanya dia dapat sambung belajar dekat Uniza. Dia jumpa waktu saya ceramah kat UMT hari tu, dia datang masa ceramah tu. Ustaz ingat tak saya bawa ustaz dulu. Oh, ingat kan. Ya tuan-tuan. Hari ni teruk tuan. Lepas tu yang mahal ni mulanya penunggang agama. Aku tahu pun tidak tuan. Ya. Tu masalah. Saya tak tolak tuan-tuan. Orang bagi 5,000 pun saya ambil. Orang bagi 50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Memang tak datang lah lepas tu. Tak adalah. Mana ada saja ya tuan-tuan. Gurau-gurau tuan. Iya. Sebab yang paling saya tak tahan bukannya orang marah saya. Yang paling tak tahan mak saya tuan-tuan. Ada kali satu program tu mak saya marah saya. Engkau sekarang mahal bayar ceramah kena bayar 3,000 datang. Masa bila pula mak ni? Cek-cek balik rupanya penganjur tu ada satu sekolah tu nak panggil saya ceramah. Dia lambat booking. Kita dah check rekod, PA kata tak boleh, dah penuh. Lepas tu dia beritahu dalam masyarakat nak buat Samsul Debat sekarang minta mahal sangat. Tak boleh. Sebenarnya dia yang lambat booking. Ada juga. Tapi saya sabarlah tuan-tuan. Orang cakap macam tuan-tuan. Kita sabar je. Samsul Debat ni tak liman-liman dah. Tuan-tuan bagi, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan katakan lepas ceramah kan tiba setiausaha cakap saya, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudi datang walaupun tak ada bayaran. Nampak macam mana tuan-tuan? Senyum lah tuan-tuan. Nampak macam mana? Alhamdulillah kan. Dah tu kan. Kemampuan masjid macam tu. Ini letak sampai 10,000, 5,800 satu ceramah. Siap dengan tiket flight. Apa benda tu? Kan? Tak payahlah macam tu tuan. Ini pesanan ni pada semua rakan-rakan penceramah yang lain. Agak-agak lah tuan. Siap sebut 3,000 tak boleh kurang. Amboi ayat. Ini harga apa kan? Benda ni tak tahulah kat mana kan. New Zealand ke apa tak tahulah. Kat Malaysia tak ada kot kan. Ya tuan-tuan. Saya sekali tu kat Sarawak. Ustaz kita bayar ni masjid ni bayar 700, masjid ni bayar 1,000, masjid ni 1,200, yang surau ni boleh bayar 500. Total dia macam ni. Ustaz okey tu. Lepas tu hotel kita bagi hotel Domani. Okey je hotel tu. Pernah je kot duduk situ. Tapi Ustaz hotel tu tak ada swimming pool. Masa bila aku nak mandi aku ceramah kan. Tak, rupa-rupanya ada penceramah yang cakap bayar satu ceramah 7,000. Hotel mesti tu Pullman. Ada tuan-tuan. Itulah saya pesan tuan-tuan pada tu bawa mengucap lah kan. Bawa mengucap lah orang gemar di mana-mana. Kesian masjid. Lepas tu adalah tu penceramah tu. Kalau penyanyi boleh bayar mahal, kenapa penceramah tak boleh bayar mahal? Masa bila pula penceramah ni Maybelline bayar dia cakap. Masa bila pernah dengar penaja kosmetik dia taja penceramah? Tak ada. Kan? Tak ada tuan-tuan. Tengoklah penaja dia siapa. Ni duit bergantung duit masjid. Masjid ni bukan nak bayar penceramah kan? Tuhan aircon bayar kan? Ini masjid paling sejuk dalam Terengganu. Tu yang tadi dia bawa remote dia tadi dia adjust tadi sejuk juga ni tu masalah tu kan. Kapet ni. Kapet baru kan. Sujud terbenam muka tuan-tuan. Kalau imam lama sikit sujud ramai lah lalap tuan-tuan. Ya.
tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sumbanglah tuan-tuan. Jadi saya mewakili pihak masjid pada Mengkuang telah mewakilkan saya bagi melancarkan kutipan derma bagi tabung pembangunan masjid pada Mengkuang. Jadi boleh gerakkan tong-tong yang berada berhampiran muslimin muslimat. Tidak terjangka kan, tiba-tiba tu sampai ya. Jadi tuan-tuan sumbangkan tuan-tuan ya. Tu dah gerak, tuan-tuan jangan kecewa pula. Alamak, lalu lah tabung ni kan. Masukkan dalam tabung tuan-tuan. Kan? Dan secara ringkas, yang lain, bagaimana cara naik kelas? Pertama, sentiasa hadirkan niat dalam amal perbuatan kita. Hadirkan niat yang baik-baik. Kan? Kedua, tanamkan dalam hati perasaan bencikan pujian daripada hasil amalan kita. Jangan kita nampak orang puji je cepat tepis. Wih sedap so. Janganlah. Macam tu cakap dengan orang. Jangan. Sedapnya kuih kau buat ni, tengok tangan lah. Kan? Sedapnya kau tak adalah, aku pun belajar daripada orang. Nak terima kasih dekat mak aku tu. Mak aku tu yang ajar. Macam tu kan. Ketiga, sentiasa muhasabah setiap amalan dilakukan betul tak kerana Allah ataupun kerana benda-benda lain. Tengok. Kan? Ingat tak dulu Nabi Nuh pernah demam. Maka Allah telah perintahkan kau pergi dekat pokok tu, kau tepuk pokok tu, dia tepuk pokok tu, gugur daun, kau sapu pada tubuh badan kau, dia sapu kat tubuh badan dia, elok demam dia. Kemudian 2-3 bulan lepas tu demam sekali lagi, dia terus pergi kat pokok yang sama, dia tepuk, gugur daun, dia sapu kat badan, tak mau elok. Kenapa ya Allah? Allah Ta'ala kata sebab kali pertama dulu kau minta dengan aku, kali kedua kau minta dengan pokok tu sebab tak elok demam kau. Nampak tak? Tu ingat tu. Itu sebab kena betul kan. Bila kita baca Yasin, kita ada letak air lah apa semua kita bagi yang menyembuhkan dengan izin Allah. Tu kena ingat selalu. Ulama telah menyebut 2 syarat penting. Yang keempat 2 syarat penting amalan kita diterima. Pertama, ibadah yang betul dan bertepatan dengan kehendak syariat, dan yang kedua benar-benar ikhlas kepada Allah. Baru dia ibadah tu diterima oleh Allah. Rupanya susah tuan-tuan. Tapi kena cari. Yang kelima, membiasakan diri melakukan ibadah secara bersendirian. Maksudnya bukan kata jangan pergi masjid. Maknanya walaupun balik rumah buat juga. Nampak? Kemudian tidak tertipu dengan pujian umum tentang kita, serta sentiasa beristighfar jika dipuji, serta menerangkan bahawa segala puji hanya layak bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam majlis-majlis rasmi contohnya, atau majlis makan malam ke, kawan kita berucap yang paling bagus dalam ni, kita banggalah seorang kawan kita tak sangka ni bagus dia ni, rupanya dah hari ni dah jadi peniaga yang berjaya. Dia pun jangan kan penyakit tu kan. Astagfirullahalazim, takut dia. Takut. Bila dia sedekah, imam ni nak minta tolong imam ya, saya untuk korban ni saya sumbangkan 10 ekor lembu dan seekor unta. Tapi minta tolong imam sebelum sembahyang raya tu tolong umum dulu kat semua. Dia pula minta umum. Penyakit tuan-tuan ya. Dia kata kalau boleh cakap hamba Allah je, tak payah sebut-sebut nama saya. Tapi orang ni yang imam ni tak tahan lah, sebab benda tu tak pernah banyak macam tu. Dia nak sebut juga sebenarnya yang menyumbang tu dia tolak, dia tak nak pujian tu. Kau bagi. Kita ucap terima kasih lah sebab ada penyumbang yang sumbangkan 10 ekor lembu dan seekor unta. Tak lain tak bukan tu lah Tuan Haji Samsul kat ujung tu, dia punya ni. Macam seolah-olah kau ada. Macam tu lah. Penyakit tuan-tuan. Kemudian dia antara, cuba letak di dalam diri kita bahawa setiap amalan dilakukan hanya mengharapkan keredaan. Tu ketujuh. Ke-8 di antara tanda keikhlasan adalah sifat sabar di jalan Allah. Mana apa juga sabar. Itu pun ikhlas juga. Ikhlas sebagai hamba Allah memang kena uji sabar. Ke-9, orang benar-benar ikhlas akan rasa nikmat dalam beribadah, maka dia akan sentiasa mempertingkatkan daya keimanan dengan menambah amalan-amalan sunatnya. Dan yang ke-10, menjauhkan diri pada berbangga diri atas amalan dilakukan. Jadi buang 3 penyakit dalam hati. Buang penyakit tamak, buang penyakit sombong, buang penyakit dengki. Buang. Itu dia. Jadi buang 3 penyakit itu. Jadi kesimpulannya, tanpa niat dan keikhlasan semata-mata kerana Allah, maka sukarlah untuk kita
melakukan ibadah dengan sempurna, dan sukalah kita untuk berubah ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi itu saja hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi mendengar pada malam ini. Alhamdulillah saya difahamkan memang macam ni lah ramainya setiap hari. Jadi mudah-mudahan kita, ya ke tidak ni macam terperanjat yang boleh cakap kan. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah tuan-tuan. Bila dah datang masjid ni, cakap kat hati kita, ya Allah, bagilah aku kekuatan untuk terus hadir ke masjid, ya Allah. Sebab orang yang hatinya terpaut pada masjid masuk dalam salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat besok. Mudah-mudahan, amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit makluman nak maklumkan